Satu berita yang mengejutkan, 5 negara Asia Tengah telah serentak menyingkirkan China dan Rusia daripada projek Mega. Laluan sutera bernilai 45,000 bilion won, bersamaan lebih 160 bilion ringgit Malaysia. BBC menggelarnya sebagai detik peralihan kuasa bagi kuasa-kuasa besar. Sementara CNN mengulas bahawa ia adalah perubahan dalam wajah dunia pada sesi pembidaan untuk segmen jalan yang digelar Koridor Syaitan sepanjang 470 km sebuah tanah terkutuk di mana 12 kali percubaan. Penaklukan sepanjang 100 tahun menemui kegagalan. China telah menunjukkan keangkuhan yang melampau. Jika China kami gagal, tiada sesiapa pun di muka bumi ini yang boleh melakukannya. Namun, betul-betul di lokasi, mesin penggerudi terowong, TBM China meletup, manakala pasukan Rusia pula dicemari racun senjata kimia. Tepat pada saat itu, beberapa warga Malaysia melangkah turun dari kereta-kereta ZP Usang dan mula menggali tanah. Orang Cina yang sebelum ini mengejek warga Malaysia hanya datang untuk melihat-lihat terdiam 1000 bahasa dan agensi-agensi berita dunia serentak melaporkan berita tergempar. Apakah rahsia yang ditinggalkan oleh warga Malaysia 40 tahun yang lalu? Selepas ini, saya akan mendedahkan detik ajaib apabila Malaysia mengubah seluruh Asia Tengah. Saya Antoine Lefebvre, seorang penganalisis infrastruktur Perancis yang telah menghabiskan 40 tahun menilai tapak-tapak pembinaan yang paling mencabar di seluruh dunia. Jika ada satu peraturan mutlak yang saya pelajari sepanjang kerjaya saya, ia adalah bahawa alam semula jadi tidak akan pernah memaafkan keangkuhan manusia. Namun, apa yang saya dengar di Dewan Persidangan Antarabangsa di Tashkent pada hari itu adalah satu pengisytiharan yang gila. Perdana Menteri Kazakhstan, Encik Nurul Sultan Abayev, naik ke podium dan mengumumkan bahawa projek laluan sutera baharu sepanjang 8,500 km di Asia Tengah akan disiapkan dalam tempoh 3 tahun. Kemudian beliau menunjuk ke satu segmen jalan yang ditandakan merah pada skrin dan kita wajib menembusi Koridor Syaitan sepanjang 470 km. Seluruh Dewan terdiam beku. Koridor Syaitan, ia adalah tanah terkutuk, sebuah legenda ngeri dalam industri pembinaan Asia Tengah di mana gurun Karakum bertemu dengan banjaran Tian Shan. Ia melalui Semipalatinsk, yang dahulunya merupakan tapak ujian nuklear Soviet lama dan merentasi kawasan pertikaian sempadan 3 negara. Dalam 100 tahun, terdapat 12 percubaan penaklukan, semuanya gagal, termasuk 4 kali yang menyebabkan jumlah korban yang besar. Ini adalah projek bernilai 45,000 bilion won, tambah Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Jika berjaya, Asia Tengah akan menjadi hub logistik dunia. Angka 45,000 bilion mengubah suasana Dewan. Ketamakan mula mengatasi ketakutan. Saya turut membuat pengiraan pantas dalam kepala. Untuk menyiapkan projek mengikut jadual, mereka perlu menggerudi 430 meter setiap hari. Bukan di kawasan biasa, tetapi termasuk Koridor Syaitan. Walaupun di Jerman dengan keadaan terbaik, hadnya hanya 100 meter sehari. Jelas sekali ini adalah tindakan bunuh diri. Namun, yang mengejutkan, masih ada konsortium yang mengangkat tangan, CRCC dari China, Rosodor dari Rusia, Obayashi dari Jepun, Limak dari Turki, dan Hochtiev dari Jerman. Yang paling menonjol adalah China. Konsortium Kereta Api China, kami telah menyelesaikan laluan kereta api merentasi gurun Sahara di Afrika. Kawasan yang mencabar adalah gelanggang permainan kami, ujar Wang Weiming, ketua delegasi China dengan yakin. Di belakangnya, 200 jurutera berbaris kemas. Di skrin, pelbagai pencapaian hebat dipaparkan. Terowong Karakoram di Pakistan, laluan merentasi lembah rekahan besar di Ethiopia, jalan merentasi gurun taklamakan di Xinjiang. 3 tahun, kami hanya perlukan 2 tahun. Koridor Syaitan juga bukan masalah. Rusia juga tidak mahu ketinggalan. Kami telah menakluki keadaan melampau dengan laluan kereta api Trans-Siberia. Lebih-lebih lagi, tempat ini asalnya adalah tanah kami, kata Vladimir Petrov, wakil Rusia, dengan nada bangga membangkitkan kembali kegemilangan Soviet lama. Tetapi tepat pada saat itu, Presiden Kyrgyzstan mengeluarkan syarat yang mengejutkan. Ada satu perkara lagi. Ini adalah persetujuan bersama semua ketua negara. Para pemimpin 5 negara itu mengangguk.
Fasa ujian pertama wajib di koridor syaitan dan dalam tempoh 6 bulan, sekurang-kurangnya 50 km mesti ditembusi. Jika gagal, keseluruhan kontrak akan dibatalkan secara automatik. Ini adalah cerita yang sama sekali berbeza. Keperluan menggerudi segmen yang paling sukar dahulu adalah ujian kemampuan yang sebenar. Dewan kembali riuh. Kami perlu mempertimbangkan lagi. Wakil Obayashi dari Jepun adalah yang pertama berundur. Risiko terlalu besar. Konsortium Hochtief dari Jerman juga menggeleng. 6 bulan adalah mustahil. Perlu sekurang-kurangnya 2 tahun. Limak dari Turki juga hampir mengisytiharkan penarikan diri. Tetapi China dan Rusia berbeza. Kami akan melakukannya. Kedua-dua negara itu hampir menjerit serentak. Wang Weiming dan Petrov saling berpandangan dengan percikan api di mata mereka. Persaingan untuk hegemoni di Asia Tengah yang berlanjutan selama seabad kembali membara. Baiklah, minggu hadapan kita akan adakan demonstrasi di lokasi. Pasukan-pasukan sila siapkan peralatan dan tenaga kerja. Presiden Turkmenistan menamatkan mesyuarat. Selepas mesyuarat, saya bertanya secara pribadi kepada Perdana Menteri Kazakhstan, mengapa Tuan bertegas memilih koridor syaitan? Beliau tersenyum penuh makna dan menjawab, kerana kita perlu memecahkan sumpahan yang telah membelenggu kita selama 100 tahun. Dan ada satu lagi perkara. Apakah itu? Orang kata, di bawah tanah itu ada sesuatu yang telah kita lupakan, sedang tersembunyi. Adakah Tuan tahu apa itu? Tidak. Tetapi saya dengar ada orang yang boleh menemuinya. Pada saat itu, saya mempunyai firasat buruk. Gurun sentiasa menyembunyikan rahsia, dan sesiapa yang berani menggali rahsia itu pasti akan membayar harganya. Seminggu kemudian, sebuah pangkalan besar didirikan di pintu masuk koridor syaitan. Delegasi dari semua negara telah tiba. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Dalam senarai pendaftaran peserta, jelas ada satu barisan tambahan, satu nama yang tiada siapa peduli. Konsortium Perbadanan MMC Gamuda Berhad dan Projek Lebuh Raya Utara Selatan Malaysia. Mereka masih belum tiba. Atau lebih tepat lagi, tiada sesiapa yang mengambil peduli bahawa Malaysia turut serta. Tetapi tepat pada saat itu, dari ufuk, sekumpulan kecil kenderaan bergerak menghampiri, menaikkan debu tebal. 2 buah jeep usang berhenti. Itulah pasukan Malaysia. Apabila 5 jurutera melangkah keluar dari kenderaan, bisikan kedengaran di sekeliling. Hanya itu sahaja, hanya 5 orang, tetapi mereka tidak peduli, berdiam diri pergi memerhatikan lokasi. Sementara itu, pasukan China telah menyelesaikan persiapan. Wang Weiming berdiri di hadapan mesin TBM gergasi, memberi pembentangan dengan penuh keyakinan. Inilah kebanggaan China, sang penakluk gurun, Long He. Mesin TBM generasi terbaru, berdiameter 18 meter, sepanjang 150 meter. Saiznya benar-benar menakjubkan, seperti naga keluli raksasa yang terdampar di padang pasir. 2 randu jurutera China bergerak pantas, menghidupkan mesin. Sistem kawalan suhu boleh menahan dari 60 derasi hingga plus 80 deras. Sistem penapis pasir boleh memproses 100 tan pasir sejam, sambung Wang Weiming. Delegasi 5 negara Asia Tengah kelihatan kagum. Nah, sekarang kami akan tunjukkan kepada tuan-tuan demonstrasi penggerudian sebenar. Mesin TBM gergasi mula bergerak dengan bunyi ngauman, mata gerudi berputar, menggali jauh ke dalam lapisan batu keras. 30 minit pertama berjalan dengan sempurna. Mesin bergerak pada kelajuan 12 meter sejam. Dengan kelajuan ini, mereka boleh menggerudi hampir 300 meter sehari. Tetapi tepat pada minit ke-52. Kedeng. Satu bunyi logam mengerikan bergema di seluruh padang pasir. Suhu meningkat mendadak. Kini 92 gras C. Seorang jurutera Cina di bilik kawalan menjerit. Aktifkan sistem penyejukan maksimum, arah Wang Weiming. Tetapi suhu terus meningkat. 95 derasya, 98 derasya, 92 derasya. Dan apabila ia melepasi tanda 95 derasya, satu letupan dahsyat kedengaran, asap hitam berkepul-kepul dari belakang mesin. Api marak setinggi 10 meter. Semua keluar. Lokasi menjadi huru-hara. 12 jurutera, Cina cedera terbakar dan rebah. Ambulans bergegas, bomba mula memadamkan api. 30 menit kemudian,
Apabila asap hilang, mesin TBM kelihatan menyedihkan, bahagian enjin di belakang telah cair sepenuhnya. Sistem penyejukan meletup berkecai. Mesin bernilai 50 bilion won telah bertukar menjadi timbunan besi buruk selepas kurang daripada sejam. Perkara yang lebih mengejutkan berlaku selepas itu. Tanah mula mendap. Satu lubang benam, sinkhole, gergasi muncul betul-betul di laluan TBM tadi. Berdiameter 30 meter. Tidak nampak dasarnya. Ini di luar jangkaan. Muka Wang Weiming pucat lesi. Di bawah terdapat gua bawah tanah. Peralatan penerokaan kami tidak dapat mengesannya. Dan kemudian, perkara yang lebih mengerikan berlaku. Tolong, ada orang di sini. Satu suara lemah bergema dari bawah lubang benam. 37 pekerja Cina terperangkap dalam gua bawah tanah. Panggil pasukan penyelamat. Tetapi operasi menyelamat tidak mudah. Tanah di sekitar lubang benam terus runtuh. Selepas 72 jam bergelut, mereka berjaya menyelamatkan kesemua 37 orang secara ajaib. Tetapi 8 daripada mereka cedera parah. Wang Weiming berkata dengan nada menggeletar, kami akan berundur. Tempat ini bukan tempat manusia boleh mencabar. 200 jurutera China meninggalkan semua peralatan dan berundur. Koridor syaitan sekali lagi menang. Menyaksikan pemandangan itu, wakil Rusia Petrov tersenyum sinis. Teknologi China memang tidak setanding. Kini tiba masanya, pakar sebenar mengambil tindakan. Pasukan Rusia mendekati dengan cara yang sama sekali berbeza. Kami telah mengkaji tanah ini sejak zaman Soviet. Kami telah memperoleh semua dokumen ketenteraan rahasia. Petrov menghampar peta lama. Ia adalah dokumen sulit yang disediakan oleh staf Tentera Soviet pada tahun 1952. Lihat ini, gua-gua terbentuk akibat ujian nuklear bawah tanah. Kawasan yang tercemar radioaktif, saluran air bawah tanah, semuanya ditandakan. Rusia menggunakan sejenis mesin penggerudi khas yang dipanggil Molot yang dibangunkan sejak zaman Soviet untuk menggali terowong perlindungan nuklear. Radioaktif? Bukan masalah. Kami ada pengalaman bekerja di Chernobyl. 150 jurutera Rusia memakai sut pelindung dan memulakan kerja. Pada mulanya, semuanya berjalan lancar. Mereka memintas laluan di mana China gagal dan bergerak mengikut laluan baharu. Tetapi koridor syaitan juga tidak memaafkan Rusia. Pada hari kelima, tanah tiba-tiba bergegar, gempa bumi 6.2 skala Richter. Tetapi ada sesuatu yang sangat pelik, seismograf di sekeliling tidak merekodkan apa-apa. Ini bukan gempa bumi semula jadi, ada sesuatu yang buatan manusia. Petrov belum sempat menghabiskan ayatnya, kejutan yang lebih besar melanda. Boom! Satu letupan kuat kedengaran dari bawah tanah, dan asap berwarna hijau mula menyembur keluar dari tanah. Senjata kimia, semua keluar. Mereka secara tidak sengaja menggerudi ke dalam gudang senjata kimia yang disembunyikan secara rahsia oleh Soviet. Gas sarin dan VX mula bocor. Sut pelindung juga menjadi tidak berguna. Peralatan lama tidak dapat menahan gas beracun yang mematikan itu. Berundur. Semua berundur. Pasukan Rusia akhirnya terpaksa berundur. Mujurlah tiada yang terkorban, tetapi 23 orang terpaksa dimasukkan ke hospital dengan gejala keracunan kimia. Pada sidang media, Petrov secara rasmi mengisytiharkan bahawa koridor syaitan akan ditutup selama-lamanya. Ini adalah cabaran yang melampaui had manusia. Dunia terkejut dengan berita kegagalan berturut-turut China dan Rusia. BBC melaporkan dalam satu program khas. Projek pembinaan terbesar abad ke-21 telah muflis sebelum ia bermula. Impian Asia tengah berakhir dalam mimpi ngeri. Tepat ketika semua orang hendak berputus asa, pintu bilik mesyuarat dibuka perlahan. Ketua pasukan Malaysia melangkah ke hadapan. Dia seorang lelaki dalam lingkungan akhir 40-an, bernama Razman Khairul. Maafkan kami kerana terlambat. Sekarang, kami minta izin untuk memulakan. Sekali lagi, bisikan kedengaran. Malaysia. Apa yang boleh dilakukan oleh negara kecil itu? Hanya ada 5 orang, bergurau ke China dan Rusia kedua-duanya telah gagal, tetapi Razman Khairul kelihatan tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan tenang memerhatikan mesin TBM China yang musnah dan kawasan tercemar kimia Rusia, lalu berkata, "Tuan-tuan cuba menakluki padang pasir, itulah sebabnya tuan-tuan gagal." Wang Weiming membalas dengan marah,
Apa? Apa yang kamu tahu? Razman Khairul mengambil segenggam pasir dan membiarkannya terbang di tiup angin. Padang pasir bukan untuk ditakluki, ia adalah untuk hidup bersama, untuk bernafas pada rentak yang sama. Datuk saya telah mempelajari perkara itu 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Kata-kata itu memberi saya firasat bahawa ada kisah istimewa di sebaliknya. Perdana Menteri Kazakhstan bertanya, pasukan Malaysia juga akan membuat demonstrasi? Tidak. Kami tidak melakukan demonstrasi seperti itu, jawab Razman Khairul. Sebaliknya, kami akan terus ke koridor syaitan dan dalam masa seminggu kami akan menggerudi 5 kilometer. Dewan kembali gempar, terus ke tempat di mana China gagal dalam sejam dan Rusia berputus asa selepas 5 hari? Dengan hanya 5 orang. Jadi, di manakah mesin TBM tuan-tuan? Saya bertanya. Razman Khairul memandang saya dan tersenyum. TBM akan tiba 3 hari lagi. Sebelum itu, kami akan cuba menggali tanah dengan tangan. Menggali tanah dengan tangan, semua orang menyangka orang-orang ini gila. Saya juga. Tetapi kata-kata Razman Khairul yang seterusnya membuat semua orang terdiam. Dan ada satu lagi perkara. Kami akan mengurangkan separuh daripada wang hadiah kejayaan. Sebaliknya, kami ingin menggunakan wang itu untuk melatih 1,000 belia Asia Tengah. Mengapa? Dia berhenti seketika, melihat ke arah ufuk. Kerana sudah tiba masanya, kami membalas apa yang telah diterima oleh datuk nenek kami di tempat ini 40 tahun yang lalu. Malam itu, kerana terlalu ingin tahu, saya mencari tempat penginapan pasukan Malaysia. Ia adalah kawasan rumah kontena usang di pinggir Tashkent, jauh berbeza dengan hotel 5 bintang yang didiami oleh pasukan Cina. Di hadapan kontena, Razman Khairul sedang berbincang serius dengan ahli-ahli. Melihat saya datang, dia menyambut saya, Profesor Lefebvre, bukan, pakar perunding Perancis. Saya telah membaca banyak laporan tuan. Saya sangat terkejut. Dia kenal saya. Tuan datang untuk mengetahui tentang kami? Sejujurnya, saya sangat ingin tahu bagaimana 5 orang boleh menembusi koridor syaitan. Razman Khairul ketawa dan memperkenalkan ahli pasukannya. Ini Dr. Azlan bin Lutfi, pakar geologi. Beliau telah 20 tahun mengkaji kawasan yang mencabar. Cik Suraya binti Mansor, pakar infrastruktur AI, seorang jenius mereka bentuk bandar pintar. Encik Hafizuddin, pengurus keselamatan. Beliau tidak pernah kehilangan seorang pun di tapak bantuan antarabangsa. Dan adik bongsu, Faizal Iskandar, muda tetapi pakar terkemuka dalam drone dan robot. Mereka sememangnya pasukan elit. Setiap seorang adalah pakar veteran dalam bidang masing-masing. Tetapi adakah tuan-tuan benar-benar bercadang untuk menggali tanah dengan tangan? Dr. Azlan menjawab, bukan menggali tanah, tetapi membaca tanah. Kami perlu faham mengapa koridor syaitan mendapat nama itu, barulah kami boleh menembusinya. Keesokan harinya, jam 5 pagi, pasukan Malaysia bertolak ke koridor syaitan. Saya pun ikut serta. Apabila kami tiba, matahari belum terbit, padang pasir masih sejuk beku, 5 dan sia. Tetapi dikatakan pada waktu siang suhu boleh mencapai 60 dan sia. Razman Khairul melutut, menyentuh pasir, kemudian mula menggali jauh ke bawah. 1 meter, 2 meter, dia terus menggali. Lihat ini, panggil Dr. Azlan kepada saya. Ada sesuatu yang berkilauan dalam pasir, kristal kuarza. Tetapi pelik, saya tidak pernah melihat struktur susunan seperti ini. Pelik di mana? Ia tidak seperti pembentukan geologi semula jadi, seolah-olah ia dicipta secara buatan. Tepat pada saat itu, Faizal Iskandar menjerit. Di sini, ada sesuatu di sini. Kami berlari ke sana dan melihat sekeping plat besi usang muncul dari tanah. Ia telah berkarat, tetapi masih ada tulisan yang samar-samar. Tulisan Rusia dan Jawi kuno diukir bersebelahan. 1985, Oktober, Projek Kerjasama Buruh. Kami telah menemui saluran air ini, berharap generasi akan datang akan menemuinya. Komuniti Jurutera Malaysia. Mata Razman Khairul berubah. Apa yang datuk saya ceritakan adalah benar. Dia mengeluarkan sebuah buku nota lama, sebuah diari yang telah dimamahusia. Datuk saya adalah seorang jurutera Malaysia yang dihantar ke sini dalam program kerjasama buruh dengan Kesatuan Soviet pada tahun 1985.
Beribu-ribu orang telah dibawa ke sini untuk bekerja dalam projek rahsia. Dia membuka diari. 28 Oktober, tiba di padang pasir tanpa air. Anak-anak pekerja tempatan mula mati. 3 November, kami telah menggali. Gali sedalam 50 meter, tetapi tiada air. Semua orang mula putus asa. 15 November, seorang nomad Kazakhstan membantu. Mereka menunjukkan kami saluran air rahsia. 20 November, akhirnya menemui air. Kami boleh bertahan, tidak akan melupakan budi ini. Razman Khairul menutup diari dan berkata, Datuk saya dan warga Malaysia lain terselamat secara ajaib di sini dan mereka meninggalkan peta saluran air rahsia. Dia mengeluarkan sekeping kertas lain, ia adalah peta lama yang dilukis dengan tangan. Inilah rahsia sebenar koridor syaitan. Terdapat sistem kuanat kuno bawah tanah yang besar pada kedalaman 30 meter. Ia adalah sistem saluran air bawah tanah dari zaman laluan sutera. Suraya binti Mansur mengeluarkan tablet dan mengimbas peta itu. Tidak mungkin, peta ini sepadan tepat dengan data satelit kita. Bagaimana mungkin? Warga Malaysia menemuinya dengan tangan kosong dan mereka meninggalkannya untuk anak cucu, kata Dr. Azlan dengan teruja. Jika mengikut saluran air ini, tanah akan stabil. Inilah sebabnya China dan Rusia gagal. Mereka tidak tahu tentang saluran air. Mereka menggerudi menentang arus dan menyebabkan tanah runtuh. Pada masa itu, Encik Hafizuddin berkata dengan muram, tetapi mengapa tiada siapa tahu tentang maklumat ini sehingga kini? Razman Khairul tersenyum sedih. Selepas kejatuhan Soviet, warga Malaysia dianggap sebagai pekerja asing. Rekod mereka hilang atau dimusnahkan. Satu-satunya yang tinggal adalah diari yang disimpan secara peribadi. Pada hari ketiga, mesin TBM Malaysia akhirnya tiba. Tetapi bentuknya membuat semua orang terkejut. Ini TBM ke? Ia hanya separuh saiz mesin Cina. Lebih-lebih lagi, ia bukan mesin baharu, tetapi peralatan terpakai dengan kesan kimpalan di sana-sini. Mesin lama 10 tahun, kata Dr. Azlan dengan tenang. Tetapi kami telah mengubah suainya. Ubah suai apa? Kami telah mengajarnya cara mengikut saluran air. Mereka memasang sensor khas pada TBM, sistem yang boleh mengesan aliran air bawah tanah dalam masa nyata. Dan ada satu lagi, Faizal Iskandar mengeluarkan beberapa drone. Mereka akan memetakan serentak di atas tanah dan di bawah tanah. AI akan mengira laluan optimum dalam masa nyata, jelas Suraya binti Mansur sambil membuka komputer riba. Kami telah menggabungkan peta 40 tahun lalu dengan data semasa, masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Penggerudian bermula. Yang menakjubkan, mesin TBM pasukan Malaysia bergerak dengan stabil, mengikut saluran air, tanah tidak runtuh. Mereka maju secara konsisten 200 meter sehari. Pada hari kelima, mereka telah melepasi tanda 5 kilometer seperti yang dijanjikan. Tetapi perkara yang benar-benar menakjubkan berlaku selepas itu. Air. Ada air jernih. Apabila mengikut saluran bawah tanah, mereka menemui kembali saluran air yang sama yang ditemui oleh warga Malaysia 40 tahun lalu. Air jernih memancut di tengah padang pasir yang tandus. Orang-orang nomad berduyun-duyun datang. Sebuah oasis yang telah lama dilupakan kini hidup kembali. Seorang wanita tua Kazakhstan memegang tangan Razman Khairul dan menangis. Nenek moyang abang telah membantu kami dan kami telah membantu nenek moyang abang. Sekarang janji itu diteruskan. Berita tentang penemuan saluran air tersebar. Pemimpin 5 negara Asia Tengah mengadakan mesyuarat tergempar. Pasukan Malaysia telah menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, kata Presiden Uzbekistan dengan teruja. Tetapi ini baru permulaan. Masih ada 420 km di hadapan, kata Perdana Menteri Kazakhstan dengan berhati-hati. Pada masa itu, Razman Khairul memulakan pembentangannya. Kami bukan sekadar membuka jalan, kami akan membina laluan sutera yang pintar. Image hologram 3D muncul di skrin. Melalui sistem AI yang dibangunkan oleh Suraya binti Mansur, kami akan memasang sensor di sepanjang keseluruhan laluan untuk memantau suhu, kelembapan, dan pergerakan tanah dalam masa nyata. Kami akan meramalkan dan menangani masalah sebelum ia berlaku. Dan dia membuat cadangan yang menakjubkan. Kami akan melakukan ini bersama-sama dengan penduduk tempatan. Kami menyediakan teknologi dan mereka menyediakan pengetahuan tempatan. Presiden Kyrgyzstan bertanya,
Mengapa perlu berbuat demikian? Jika Malaysia melakukannya sendiri, ia akan menjadi lebih cepat. Razman Khairul menjawab, sesuatu jalan hanya bermakna apabila kita berjalan bersama. Berjalan sendirian cepat, tetapi berjalan bersama-sama barulah boleh pergi jauh. Sejak itu, pasukan Malaysia meminta bantuan daripada konsortium. 20 pakar latihan telah dihantar dengan segera. Pasukan Malaysia kini mempunyai 25 orang. Keesokan harinya, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Beratus-ratus belia dari negara Asia Tengah mendaftar sebagai sukarelawan. Kami juga mau belajar. Kami mau membina jalan di tanah kami sendiri. Encik Hafizuddin segera membina program latihan, teori pada waktu pagi, praktikal pada waktu petang, dan makan malam bersama, berbual. Pada hari pertama latihan, satu peristiwa menyentuh hati berlaku. Seorang pemuda Uzbekistan membawa sekeping gambar lama. Ini datuk moyang saya. Beliau telah membantu warga Malaysia pada tahun 1985. Ini adalah gambar yang diambil pada masa itu. Dalam gambar itu, seorang lelaki muda Uzbekistan tersenyum di sebelah warga Malaysia. Razman Khairul melihat dengan teliti dan terkejut. Orang ini adalah datuk saya. Keturunan mereka bertemu semula selepas hampir 40 tahun. Faizal Iskandar mengajar teknik drone. Suraya binti Mansur melatih tentang sistem AI. Dr. Azlan bin Lutfi mengajar kaedah penerokaan geologi. Manakala Encik Hafizuddin mengajar tentang pengurusan keselamatan, tetapi pembelajaran itu bukan sehala. Penduduk tempatan juga mengajar pasukan Malaysia banyak perkara. Angin di kawasan ini sering berubah arah mendadak pada jam 3 petang. Berhati-hati. Tempat-tempat yang tanahnya berwarna merah ini dilarang sama sekali untuk digali. Itu pernah menjadi lombong uranium. Rumput jenis ini tumbuh di mana-mana. Di situ terdapat air bawah tanah yang dekat. Pengetahuan tradisional dan teknologi canggih bergabung dengan sempurna. Hanya dalam 2 minggu, mereka telah menggerudi tambahan 50 km. Pada masa ini, China dan Rusia kembali bertindak. Kami akan cuba lagi. Wang Weiming kembali kali ini membawa peralatan yang lebih besar dan 300 tenaga kerja. Jika Malaysia boleh melakukannya, kami juga boleh. Tetapi Razman Khairul membuat cadangan mengejutkan. Mari kita lakukan bersama. Bukan persaingan, tetapi kerjasama. Kita boleh membahagikan segmen jalan dan membina serentak untuk menyiapkannya dengan lebih cepat. Kami akan berkongsi maklumat tentang saluran air yang telah kami temui. Delegasi China dan Rusia kelihatan tidak percaya. Mengapa berkongsi maklumat dengan pesaing? Kita bukan pesaing, kita adalah rakan sekerja dengan matlamat yang sama. Membuka semula laluan Sutera, bukankah itu matlamat bersama kita semua? 2 bulan selepas projek bermula, kami tiba di segmen jalan yang paling berbahaya di koridor syaitan. Semipalatinsk, tanah neraka di mana Soviet telah menjalankan 456 ujian nuklear, tahap radiasi 50 kali ganda daripada paras normal. Encik Hafizuddin mengerutkan dahi melihat meter. Jika tidak melalui sini, kita perlu memutar 200 km. Semua orang berbelah bahagi, memutar akan memakan masa setahun lagi, manakala melalui terus berbahaya kepada nyawa. Faizal Iskandar mencadangkan, bagaimana jika kita gunakan robot? Saya ada robot penggerudi terowong kawalan jauh yang saya bangunkan. 6 robot khas diangkut dari Malaysia. Ia adalah peralatan tercanggih yang boleh bekerja di kawasan tercemar radiasi. Tetapi satu masalah timbul. Pada hari ketiga, 4 robot rosak serentak. Radiasi telah memusnahkan peralatan elektronik, tahapnya jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Keadaan benar-benar terdesak. Pada masa itu, seorang wanita tua Kazakhstan datang. Saya tahu jalannya. Semua orang terkejut. Semasa zaman Soviet, saya bekerja di sini, ada laluan rahsia. Wanita tua itu menggeletar melukis peta. Pada kedalaman 60 meter, terdapat terowong perlindungan yang dibina oleh tentera Soviet. Ia dilindungi dengan konkrit. Tetapi ada satu masalah, pintu masuk telah runtuh, mesti ada orang masuk terus untuk membuka jalan. Kesunyian menyelubungi. Tiba-tiba Faizal Iskandar bangun, saya akan pergi. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Razman Khairul menghalang, tetapi Faizal sangat bertegas. Hanya 30 menit, Tuan. Saya pakai sut pelindung, cuma perlu buka pintu masuk sahaja. Tidak,
biar abang pergi, abang perlu memimpin seluruh pasukan, saya yang paling muda dan terpantas. Akhirnya, Faizal Iskandar memakai sut pelindung khas dan masuk. Kami menunggu dengan cemas di luar. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Faizal, jawab. Hanya bunyi statik dari walkie-talkie. 45 menit berlalu, akhirnya ada isyarat balas. Berjaya, saya telah menemui pintu masuk terowong. Tetapi suaranya lemah, keluar sekarang. Apabila Faizal Iskandar keluar, dia terhuyung-hayang seperti hendak jatuh. Sut pelindungnya koyak, saya terdedah kira-kira 5 menit. Dia segera dibawa ke hospital, mujurlah tidak berbahaya kepada nyawa. Tetapi dia terpaksa tinggal di hospital selama 2 minggu. Apabila masuk ke terowong yang dibuka oleh Faizal, kami benar-benar menemui tempat perlindungan tentera Soviet 60 tahun lalu. Lapisan konkrit tebal 2 meter melindungi radiasi dengan sempurna. Kami dapat melalui 50 km dengan selamat berkat terowong ini. Tetapi ada penemuan yang lebih menakjubkan. Di dinding terowong terdapat tulisan yang dicoret dalam bahasa Rusia dan Jawi kuno. 153, 195 buruh paksa. Suatu hari nanti akan ada kebebasan. Ibu, saya rindu ibu. Amin bin Saleh mau pulang ke kampung. Fatimah binti Ahmad. Itu adalah kesan peninggalan pekerja Malaysia yang dipaksa bekerja. Razman Khairul menyentuh dinding dan menitiskan air mata. Nenek moyang kita juga bekerja di sini. Kami memutuskan untuk menjadikan terowong ini museum, simbol, untuk mengingati sejarah yang menyedihkan, tetapi tetap melangkah ke hadapan. Setiap hari, belia tempatan datang melawat Faizal Iskandar di hospital. Abang adalah seorang wira. Abang mempertaruhkan nyawa untuk kami. Seorang gadis kecil Kazakhstan menghadiahkan Faizal gelang tradisional. Ini gelang azimat. Ia akan melindungi abang. Faizal tersenyum dan berkata, saya bukan wira, saya hanya melakukan tugas saya. 2 minggu kemudian, apabila Faizal keluar dari hospital, satu pemandangan menakjubkan berlaku. Beribu-ribu penduduk tempatan berkumpul di sana. Faizal Iskandar. Faizal Iskandar. Mereka melaungkan namanya dalam bahasa Melayu. Sejak hari itu, jumlah sukarelawan yang menyertai projek melonjak. Lebih 10,000 belia mendaftar. Warga Malaysia telah mempertaruhkan nyawa untuk kita. Kini tiba masanya kita membina bersama. Selepas melalui kawasan radiasi, kami berhadapan pula dengan masalah yang lebih rumit. Lembah Fergana, kawasan pertikaian di mana sempadan Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan bertindih. Di sini tembakan boleh meletus 3 kali sehari, kata pemandu pelancong tempatan dengan bimbang. Askar sempadan setiap negara berhadapan antara satu sama lain, keadaan ini telah berlanjutan selama 30 tahun. Sememangnya, pada hari kami tiba, ketegangan berada di tahap tertinggi. Askar Uzbekistan dan Kyrgyzstan saling mengacu senjata melalui pagar dawai berduri. Untuk melalui sini, memerlukan kebenaran serentak dari ketiga-tiga negara. Sesuatu yang hampir mustahil kerana ketiga-tiga negara tidak pernah mencapai persetujuan. Razman Khairul membuat cadangan khas. Bagaimana jika kita menggunakan model zon bebas tentera DMZ? DMZ? Ya, sama seperti di Malaysia. Ia adalah cara untuk mengekalkan keamanan walaupun kedua-dua pihak masih berhadapan. Dia mengumpulkan wakil 3 negara dan membentangkan, kita akan jadikan segmen jalan sepanjang 2 km di mana jalan raya dan landasan kereta api melalui sebagai kawasan neutral, bukan oleh pasukan pengaman PBB, tetapi diuruskan bersama oleh belia dari ketiga-tiga negara. Keuntungan akan dibahagikan sama rata kepada 3. Pada mulanya semua membantah, kami tidak boleh melepaskan tanah kami. Ini adalah isu kedaulatan negara. Tetapi selepas simulasi yang dicipta oleh Suraya binti Mansur, fikiran mereka berubah. Apabila jalan ini dibuka, nilai perdagangan setiap negara akan meningkat 300%. Kos logistik akan berkurangan separuh. Dalam 10 tahun, boleh mendapat pulangan modal 5 kali ganda. Apabila bercakap tentang wang, suasana menjadi berbeza. Tetapi titik perubahan penting datang dari satu acara kejutan yang disediakan oleh Encik Hafizuddin. Dia menganjurkan kejohanan bola sepak yang menghimpunkan 100 belia dari setiap negara. Sukan tiada sempadan, pada mulanya masih segan, tetapi anak muda cepat mesra apabila bersama-sama mengejar bola.
Selepas perlawanan, semua makan malam bersama. Mereka makan nasi lemak dan sate yang disediakan oleh pasukan Malaysia sambil ketawa gembira. Seorang pemuda Uzbekistan berkata, "Mengapa kita perlu berperang? Kita semua adalah jiran yang hidup di bawah langit yang sama." Seorang pemuda Kyrgyzstan menyahut, "Betul, datuk nenek kita asalnya kawan." Melihat pemandangan itu, wakil 3 negara juga tersentuh. Anak muda pun boleh berharmoni begitu. Demi masa depan, kita perlu mengetepikan masa lalu. Akhirnya satu perjanjian bersejarah ditandatangani. Perjanjian Laluan Keamanan Fergana. Ini adalah projek pertama yang diuruskan bersama oleh 3 negara. Apabila pembinaan bermula, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Askar-askar yang dahulunya saling membaling barang melalui pagar dawai berduri kini bersama-sama memegang penyodok. Kami juga akan membantu. 500 askar dari ketiga-tiga negara telah sukarela menyertai pembinaan. Dr. Azlan berseru, "Jalan sedang menghubungkan manusia." Dalam proses pembinaan, ada satu lagi penemuan. Pada kedalaman 10 meter, sebuah tapak purba terdedah. Ia adalah stesen persinggahan Caravanserai dari zaman laluan sutera 2000 tahun yang lalu. Lihat ini, Faizal Iskandar teruja. Ada lukisan dinding, imej pedagang Timur dan Barat berada bersama. Lukisan dinding itu menggambarkan pedagang Cina, Parsi, Rom, dan India sedang minum teh bersama. 2000 tahun yang lalu, tempat ini adalah tempat pertemuan. Razman Khairul memutuskan, "Kita akan memelihara tempat ini sementara tetap meneruskan pembinaan. Kita akan membina muzium dan stesen rehat." Kerajaan ketiga-tiga negara juga menyokong dengan aktif. Ini adalah warisan bersama kita. 6 bulan kemudian, segmen Jalan Fergana sepanjang 100 km telah siap. Dalam majlis perasmian, satu pemandangan menyentuh hati berlaku. Ketua-ketua negara ketiga-tiga negara bersama-sama memotong reben perasmian. Hari ini adalah hari bersejarah, hari di mana konflik telah bertukar menjadi keamanan. Kini kita bukan pesaing tetapi rakan kongsi. Dan satu pengumuman yang lebih menakjubkan dibuat. Mulai sekarang, semua kawasan sempadan akan dibangunkan dengan cara ini. Kita akan mengikut laluan yang ditunjukkan oleh Laluan Sutera Malaysia. Satu idea kecil dari Malaysia telah mula mengubah seluruh Asia Tengah. 8 bulan selepas projek bermula, kami tiba di segmen terakhir Koridor Syaitan, di tengah Gurun Karakum, salah satu tempat paling panas dan kering di muka bumi. Esok ribut karaburan akan tiba. Seorang ahli meteorologi tempatan memberi amaran. Karaburan bermaksud ribut hitam. Ia adalah ribut pasir padang pasir. Angin pasir pada kelajuan 200 km. J akan bertiup berterusan selama 96 jam. Menimbus segala-galanya. Walaupun dinasihatkan untuk berundur, kita tidak ada masa lagi. Kita akan bawa TBM turun ke terowong dan berlindung dalam bunker. Encik Hafizuddin telah membuat rancangan kecemasan, tetapi 12 jam sebelum ribut tiba, satu panggilan radio kecemasan kedengaran. "Tolong kami terperangkap." Sebuah keluarga nomad Turkmenistan, seramai 15 orang terasing di satu tempat 50 km dari situ. "Ada kanak-kanak, tolong selamatkan kami." Razman Khairul memutuskan, kita mesti pergi menyelamatkan mereka. "Tuan gila ke? Ribut akan tiba dalam 8 jam lagi." 8 jam cukup. 4 jam pergi balik, 2 jam menyelamat, ada lebihan 2 jam. Seluruh pasukan Malaysia dan 10 sukarelawan membentuk pasukan penyelamat, bertolak dengan 3 kenderaan berperisai yang diubah sesuai khas. Mereka memecut sepenuh kelajuan merentasi padang pasir. 2 jam kemudian, mereka menemui orang nomad itu. "Terima kasih, sungguh terima kasih." Mereka menangis dan menyambut kami. Ada bayi berusia 3 tahun dan orang tua berusia 80 tahun. Cepat naik kenderaan, tetapi dalam perjalanan pulang, satu masalah berlaku. Sebuah kenderaan berperisai rosak, enjin terlalu panas kerana pasir telah menyumbat radiator. Faizal Iskandar cuba membaiki dengan terdesak tetapi tidak cukup masa. Ribut datang lebih cepat daripada yang dijangkakan, tinggal 4 jam lagi. Dengan kelajuan ini, kita tidak sempat balik, itu adalah detik yang terdesak. Tiba-tiba, Suraya binti Mansur mengeluarkan tablet. "Saya telah menemui laluan alternatif, jalan kafilah kuno 30 km dari sini.
Tetapi tempat itu saya tahu sudah 100 tahun tiada siapa yang melalui, tetapi di sana ada gua bawah tanah. Kami terpaksa bertaruh. Mereka mengubah arah ke jalan kuno. Sememangnya ada pintu masuk gua di tebing batu. Masuk cepat. Apabila kesemua 25 orang masuk ke dalam gua, satu bunyi menakutkan kedengaran dari luar. Wus, hah! Ribut karaburan telah bermula. Pasir melanda pintu gua. Kena sekat pintu masuk. Kami menggunakan peralatan dan batu untuk menutup pintu masuk. Dan 96 jam hidup di bawah tanah bermula. Gua itu lebih besar daripada yang kami sangka. Dan yang menakjubkan, ada air. Air bawah tanah boleh diminum, Dr. Azlan mengesahkan. Tetapi makanan adalah masalah, tidak cukup untuk 25 orang selama 4 hari. Kanak-kanak dan orang tua makan dahulu, Razman Khairul mengeluarkan catuan kecemasannya. Semua orang mengikut. Pada hari kedua, mereka menemui sesuatu yang menakjubkan jauh di dalam gua. Ada sesuatu di sini. Itu adalah lukisan dinding yang ditinggalkan oleh kafilah dari zaman laluan Sutera. Malah ada aksara yang kelihatan seperti tulisan Jawi kuno. Pedagang Malaysia kuno pun pernah sampai ke sini. Apabila kanak-kanak takut, Faizal Iskandar melihat lukisan dinding dan bercerita kepada mereka. Pada zaman dahulu, ada pedagang yang berani. Seorang lelaki tua nomad juga menceritakan legenda. Gua ini dipanggil Gua Kehidupan. Sesiapa yang berlindung di sini untuk mengelak ribut akan terselamat. Pada hari ketiga, walaupun ada air, makanan telah kehabisan. Pada masa itu, seorang wanita nomad mengeluarkan sesuatu dari dalam beg. Itu keju yang diperbuat daripada susu unta. Saya sentiasa bawa sebagai persediaan kecemasan. Mari kita kongsi. Seorang nomad lain mengeluarkan daging kering, yang lain pula mempunyai pelbagai jenis kacang. Semua orang berkongsi apa yang mereka ada. Encik Hafizuddin menggunakan kit perubatan untuk merawat mereka yang cedera dan Suraya binti Mansur menggunakan lampu solar untuk menerangi. Pagi hari keempat, di luar akhirnya senyap, ribut telah berlalu. Tetapi pintu gua telah ditimbus pasir sepenuhnya, kena gali dengan tangan. Semua orang bersama-sama menggali pasir, selepas 6 jam bergelut, akhirnya mereka keluar. Cahaya matahari benar-benar menyilaukan. Selamat, kita selamat. Semua orang berpelukan, menangis tetapi pemandangan di luar telah berubah sepenuhnya. Asap berkepul-kepul dari arah pangkalan kami. Tidak, pangkalan kita, kami bergegas kembali. Seperti yang dijangka, pangkalan telah tertimbus separuh, tetapi yang menakjubkan, semua orang masih hidup, kalian masih hidup. 500 pekerja yang tinggal di pangkalan menyambut kami. Mereka juga terselamat dalam bunker bawah tanah. Kami dengar pasukan Malaysia pergi menyelamatkan orang nomad. Kami juga tidak berputus asa. Kami percaya kalian akan kembali. Keluarga nomad yang diselamatkan melutut di hadapan kami. Kami tidak akan melupakan budi tuan-tuan yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kami. Kisah mereka tersebar dengan cepat. Warga Malaysia menyelamatkan 15 orang dalam ribut. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang asing. Seluruh Asia Tengah tersentuh dengan berita ini. Presiden-presiden negara menelefon secara langsung. Kalian adalah semangat sebenar laluan sutera, mempertaruhkan nyawa untuk jiran, itulah kemanusiaan. Selepas ribut, ada hadiah yang tidak dijangka. Air, ada air di sini, Faizal Iskandar menjerit dengan teruja. Ribut telah meniup lapisan pasir yang dalam mendedahkan saluran air bawah tanah yang tersembunyi. Dokter Azlan bergegas menganalisis. Tidak mungkin, ini adalah tasik bawah tanah gergasi, terbentuk sejak zaman ais jutaan tahun lalu. Sumber air bawah tanah yang besar sedalam 200 meter, seluas 50 km persegi. Jumlah air ini cukup untuk membekalkan sebuah bandar selama 100 tahun. Razman Khairul menyedari ini adalah lautan tersembunyi dalam diari datuknya. Dia membuka diari itu lagi. Mei 1986, seorang ketua kaum Kazakhstan berkata ada lautan di bawah padang pasir tetapi tiada siapa yang menemuinya. Ogos 1987, saya bermimpi bahawa suatu hari nanti cucu cicit saya akan menemui lautan itu. Selepas hampir 40 tahun, ramalan itu menjadi kenyataan. Apabila berita tersebar, orang-orang nomad di sekeliling berduyun-duyun datang. Sumber air telah hidup semula selepas sekian lama. Seorang wanita tua menangis dan berkata,
Nenek moyang saya berkata suatu hari nanti orang dari timur akan datang dan membawa air kembali. Suraya binti Mansur segera membuat rancangan. Kita akan membina sistem pengairan pintar, menggunakan pam tenaga solar untuk mengepam air ke atas, dan AI akan menguruskan pengagihan yang optimum. Kita boleh menukar padang pasir menjadi oasis. Presiden Turkmenistan datang sendiri ke lokasi. Ini adalah hadiah daripada Tuhan. Tidak, ia adalah hadiah dari Malaysia. Dengan sumber air ini, kita boleh melakukan pertanian. Tanah yang tandus ini akan menjadi jelapang padi. Encik Hafizuddin mencadangkan, mari kita kongsi, jangan memonopoli sumber air. Mari kita tubuhkan Bank Air Asia Tengah yang diuruskan bersama oleh 5 negara. Pada mulanya ada bantahan, air ini ditemui di wilayah kami. Mengapa perlu berkongsi? Tetapi kata-kata Razman Khairul meyakinkan semua. Air bukan milik sesiapa, ia milik semua yang dahaga. Di Malaysia ada peribahasa, apabila menggali perigi, galilah bersama jiran. Akhirnya satu perjanjian bersejarah ditandatangani, Perjanjian Perkongsian Air Asia Tengah. Sumber air ini akan digunakan secara adil oleh 5 negara. 30% keuntungan akan dilaburkan semula dalam projek penghijauan padang pasir. Pembinaan dimulakan semula dengan kelajuan yang menakjubkan. Ada air. Kecekapan kerja meningkat 3 kali ganda. Konkrit cepat kering, semangat pekerja juga melonjak. Ada air. Padang pasir tidak lagi menakutkan. Hanya dalam 3 bulan, mereka telah menggerudi tambahan 150 kilometer. Dan akhirnya hari itu tiba penembusan terowong. Keseluruhan 470 km telah ditembusi. Tepat 11 bulan sejak bermula, koridor syaitan akhirnya ditembusi. Apabila berita penembusan terowong tersebar, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Belia dari seluruh Asia Tengah mula berduyun-duyun datang. Kami juga mahu menyertai. Malaysia telah memulakan, tetapi kini ini adalah jalan kita semua. Hanya dalam seminggu, 5,000 orang mendaftar sebagai sukarelawan. Aida, seorang pelajar Universiti Kazakhstan mewakili. Kami tidak boleh hanya berdiri melihat lagi. Kami mahu membina tanah dan masa depan kami sendiri dengan tangan kami. Razman Khairul menyambut mereka. Selamat datang. Tetapi ini bukan kerja mudah. Kami tahu, kami telah melihat pasukan Malaysia bekerja tanpa lelah. Kami juga telah bersedia. Suraya binti Mansur segera membina program latihan. Kita akan melatih serentak dalam bahasa 5 negara. Sistem terjemahan AI akan membantu komunikasi dalam masa nyata. Dalam kelas pertama, satu pemandangan menyentuh hati berlaku. Seorang pemuda Uzbekistan bangun dan berkata, Datuk saya telah menyembunyikan sebuah keluarga Malaysia pada tahun 1980-an. Hubungan itu telah menghubungkan kita hari ini. Seorang pemuda Kyrgyzstan juga bangun. Nenek saya orang Malaysia, beliau adalah generasi kedua pekerja kerjasama buruh, jadi saya boleh bercakap sedikit bahasa Melayu. Apa khabar? Kisah-kisah seperti ini terus muncul. Benih yang ditabur 40 tahun lalu kini telah berbuah. Faizal Iskandar mengajar cara mengendalikan drone dan belia belajar dengan sangat pantas. Wow, melihat dari atas sangat berbeza. Jalan yang kita bina sungguh menakjubkan. Dr. Azlan mengajar tentang penerokaan geologi, warna dan bau tanah juga boleh memberitahu kita banyak perkara. Belia juga berkongsi pengetahuan mereka sendiri. Angin di kawasan ini berubah arah pada jam 4 petang. Tumbuhan jenis ini adalah herba, sangat baik untuk merawat serangan panas. Sebulan kemudian, satu perubahan menakjubkan berlaku. Belia mula menubuhkan organisasi mereka sendiri dengan nama Liga Belia Laluan Sutra. Kami akan mengambil alih satu segmen jalan. Pasukan Malaysia hanya perlu memberikan sokongan teknikal. Mereka mengambil alih segmen jalan sepanjang 100 km. Siang hari mereka membuat jalan, malam hari mereka belajar bersama. Masa depan Asia Tengah dicipta oleh kita sendiri. Semangat mereka merebak seperti wabak. Kerajaan negara juga terkejut. Belia bekerja secara sukarela. Perpaduan ini adalah yang pertama sejak merdeka. Dalam satu lawatan oleh Presiden Tajikistan ke lokasi, seorang belia telah membuat permintaan terus kepada beliau, Tuan Presiden, sila berikan kami lebih banyak peluang. Laluan Sutera Malaysia hanyalah permulaan,
kami boleh mengimpikan impian yang lebih besar. Presiden bertanya, impian apa? Impian untuk menjadikan Asia Tengah pusat dunia. Tepat pada saat itu, 5 belia bersama-sama melaungkan, masa depan dicipta oleh kita, jalan dilalui oleh kita. Encik Hafizuddin berkata kepada saya, lihatlah, inilah perubahan sebenar. Jalan mengubah manusia dan manusia mengubah negara. Setahun selepas projek bermula, satu pengumuman mengejutkan dibuat. Esok, ketua-ketua negara 5 negara Asia Tengah akan serentak melawat lokasi. Ini adalah acara yang tidak pernah berlaku. Ketua 5 negara berkumpul di satu tempat adalah kali pertama sejak merdeka. Yang lebih mengejutkan adalah mereka semua memakai pakaian keselamatan. Hari ini kami datang bukan sebagai presiden tetapi sebagai pekerja, kata Presiden Kazakhstan dan mengambil penyodok. Pemimpin-pemimpin lain juga mengikut. Melakukannya sendiri barulah kami tahu betapa sukarnya kerja ini. Terima kasih kepada pasukan Malaysia dan belia kami. Pada masa itu, Presiden Uzbekistan membuat cadangan istimewa. Di sinilah, saya ingin mengisytiharkan laluan sutra Malaysia akan ditetapkan sebagai jalan keamanan dan kemakmuran. Segala tindakan ketenteraan di jalan ini dilarang, hanya perdagangan dan pertukaran budaya dibenarkan. Semua ketua negara bersetuju. Satu majlis menandatangani diadakan di tempat kejadian. Pengisytiharan Jalan Keamanan Asia Tengah, Razman Khairul menandatangani sebagai saksi. Malaysia adalah negara yang memahami keamanan kerana telah melalui kesakitan perpisahan. Kami faham nilai perhubungan, berharap jalan ini akan menjadi jalan keamanan yang abadi. Presiden Kyrgyzstan menitiskan air mata. Selama 30 tahun, kami saling membelakangi. Tetapi Malaysia telah menghubungkan kami semula. Para pemimpin bersama-sama meletakkan rel pertama. Ia adalah rel khas yang diperbuat daripada emas. Rel ini adalah janji kami. Janji untuk tidak akan berpecah lagi. Malam itu, satu majlis bersejarah diadakan. Makanan tradisional 5 negara dan makanan Malaysia diletakkan bersama. Daging bakar dan plov, kimchi dan sup borscht, nasi lemak dan kuih muih. Masakan juga bercampur menjadi satu. Presiden Turkmenistan mengangkat gelas. Sebuah negara kecil, Malaysia, telah melakukan perkara yang besar. Kini, marilah kita juga mengatasi perbezaan kecil untuk mencipta masa depan yang besar. Untuk laluan sutera Malaysia, semua orang mengangkat gelas. Selepas pengisytiharan keamanan, projek nampaknya berjalan lancar. Mereka telah menyelesaikan 370 km, tinggal 100 km terakhir. Tetapi satu bencana alam yang tidak dijangka melanda. Gempa bumi kuat 7.2 skala Richter melanda Tajikistan. Terowong runtuh. Segmen jalan sepanjang 50 km yang baru siap berisiko runtuh. Berundur, semua berundur. Mujurlah tiada korban jiwa, tetapi kerosakan material sangat besar, akan memakan masa sekurang-kurangnya 6 bulan lagi, laporan doktor. Azlan sangat mengecewakan. Kita perlu membeli semula bahan dan belanjawan akan melebihi anggaran. Tepat ketika semua orang hampir putus asa, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Kami akan bantu, Wang Weiming dari China muncul. Kami juga, Petrov dari Rusia juga datang. Kami telah mempelajari semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh Malaysia. Kini tiba masanya untuk bekerjasama, bukan bersaing. China menyokong peralatan secara percuma, manakala Rusia menyediakan bahan. Konsortium dari Jepun, Turki, dan Jerman juga berjanji untuk membantu. Laluan sutera Malaysia kini telah menjadi projek seluruh Asia. Perkara yang lebih menyentuh hati adalah pemandangan di lokasi. 10,000 belia dari 5 negara telah berkumpul secara sukarela. Kami akan membina semula dengan tangan kami sendiri. Kami akan membaikinya dalam tempoh 72 jam. Nampak mustahil tetapi mereka melakukannya. Mereka bekerja sepanjang 3 hari 3 malam untuk membaiki segmen jalan yang runtuh. Pasukan Malaysia, pasukan China, pasukan Rusia, dan belia tempatan. Semua telah menjadi satu, bahasa berbeza. Tetapi matlamat adalah satu. Rakaman yang dirakam oleh Faizal Iskandar menggunakan drone tersebar ke seluruh dunia. Kemenangan kemanusiaan. Detik kerjasama mengatasi persaingan, CNN mengadakan program khas. Setahun yang lalu, projek ini dianggap mustahil. Kini ia hampir siap
Malaysia telah memulakan. Tetapi kini seluruh dunia sedang membina jalan ini bersama-sama. Dalam proses pembaikan, ada satu lagi penemuan. Dalam lapisan geologi yang terdedah akibat gempa bumi, sejenis mineral berharga ditemui, litium. Simpanan litium yang besar. Ini adalah bahan penting untuk bateri kenderaan elektrik. Simpanan ini boleh menduduki tempat ketiga di dunia, tetapi cadangan Razman Khairul sekali lagi mengejutkan semua orang. Mari kita kongsi sumber ini bersama-sama. 5 negara akan melombong bersama dan berkongsi keuntungan, manakala Malaysia hanya akan memindahkan teknologi dan beredar. Mengapa Malaysia juga mesti ada saham? Kami telah menerima ganjaran yang cukup, itulah kepercayaan dan persahabatan. Itulah perkara yang paling berharga yang tidak dapat dibeli dengan wang. Akhirnya mereka sampai ke titik sambungan terakhir. Detik pasukan yang bermula dari timur dan pasukan yang bermula dari barat bertemu. 3, 2, 1. Penembusan terowong. Dinding batu terakhir runtuh. Cahaya memancar masuk. 4,7 km. Koridor syaitan telah ditembusi sepenuhnya. Akhirnya detik itu tiba. Detik bersejarah apabila timur dan barat bertemu, pasukan pembinaan dari dua arah berhadapan, berjumpa. Akhirnya berjumpa. Pasukan Malaysia dan belia 5 negara berpelukan, air mata mengalir. Sumpahan 100 tahun telah berakhir. Koridor syaitan telah menjadi koridor harapan. Razman Khairul melakukan ayunan tukul terakhir dan mengukir di dinding barisan ayat, berjalan bersama akan menjadi jalan. Barisan ayat itu diukir dalam 7 bahasa Melayu, Rusia, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Tajik, dan Turkmen. Tepat pada saat itu, sorakan bergema dari luar terowong. 10,000 penduduk dari 5 negara berkumpul di sana. Malaysia. Malaysia. Mereka melaung dalam bahasa Melayu. Suraya binti Mansor telah menyediakan acara istimewa. Keseluruhan sistem lampu di sepanjang keseluruhan laluan serentak menyala. 4,000 km bersinar dalam cahaya emas terang sehingga boleh dilihat dari angkasa. Seorang wartawan BBC melaporkan secara langsung. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dipercayai. Kita sedang menyaksikan detik paling menyentuh hati dalam sejarah kemanusiaan. Dr. Azlan berkata kepada saya, kini penderitaan generasi terdahulu akhirnya terlerai. Jalan yang 40 tahun lalu, mereka dipaksa datang. Kini anak cucu mereka boleh berjalan bebas. Encik Hafizuddin menambah, jalan bukan sekadar jalan, ia adalah jambatan yang menghubungkan perdamaian, keamanan, masa depan, dan harapan. Faizal Iskandar menerbangkan drone untuk merakam keseluruhan pemandangan. Sebuah jalan gergasi merentasi padang pasir diterangi oleh cahaya matahari terbenam. Cantiknya, sungguh cantik. Semua orang menahan nafas di hadapan pemandangan itu. Selepas majlis perasmian, tiba masanya Razman Khairul menunaikan janjinya. Sekarang kita akan memulakan kerja yang sangat penting. Penubuhan Universiti Kejuruteraan Laluan Sutera Malaysia. Mereka memutuskan untuk menubuhkan universiti serentak di ibu negara 5 negara. Kerajaan dan syarikat Malaysia menyokong sepenuhnya perisian lebih penting daripada perkakasan. Perlu melatih manusia barulah ada masa depan. Apabila berita penubuhan universiti diumumkan, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Jumlah permohonan telah melebihi 10,000. Kami juga mahu menjadi seperti Malaysia. Kami mahu belajar teknologi untuk membangunkan negara. Dalam majlis peresmian pertama, satu pemandangan menyentuh hati berlaku. Razman Khairul bertanya kepada seorang pelajar wakil, mengapa awak memilih universiti ini? Gadis Kazakhstan bernama Aigun menjawab, nenek saya orang Malaysia. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya dalam diskriminasi. Tetapi sekarang semuanya berbeza. Saya bangga menjadi keturunan warga Malaysia. Saya juga mahu hidup kuat dan yakin seperti nenek. Kelas-kelas sangat istimewa. Teori dan praktikal berjalan seiring. Pengalaman sebenar diberi keutamaan. Suraya binti Mansor mengajar tentang kecerdasan buatan. Teknologi hanyalah alat. Yang penting adalah manusia. AI akhirnya adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Dr. Azlan mengajar tentang geologi dan alam sekitar, mesti memahami tanah barulah boleh mereka bentuk masa depan. Pembangunan yang harmoni dengan alam semula jadi itulah pembangunan lestari. Encik Hafizuddin mengajar
tentang keselamatan dan pengurusan krisis, tiada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Permulaan dan penamat setiap projek adalah keselamatan. Faizal Iskandar mengajar tentang drone dan robot. Masa depan adalah era menghubungkan langit, bumi, dan lautan. Segala yang anda bayangkan boleh menjadi kenyataan. 6 bulan kemudian, kumpulan pelajar pertama tamat pengajian. Mereka segera dibawa bekerja di lokasi. Projek Laluan Sutera Malaysia Fasa 2 telah bermula. Menukarkan keseluruhan 8 tina 500 km menjadi jalan pintar. Pelajar-pelajar yang tamat pengajian terlibat secara aktif. Kini tiba masanya kita membina. Semangat dan kemampuan mereka benar-benar menakjubkan. Kerja yang pasukan Malaysia ambil masa setahun, mereka hanya ambil masa 6 bulan untuk menyiapkannya. Murid telah mengatasi guru. Razman Khairul berkata dengan bangga. Perkara yang lebih mengejutkan adalah kesan limpahan. Pelajar-pelajar yang tamat pengajian kembali ke kampung halaman dan mula menubuhkan syarikat kecil. Syarikat permulaan tumbuh seperti cendawan. Kami juga boleh melakukannya. Jika Malaysia boleh melakukannya, kami juga boleh. Gelombang keusahawanan meletus di Asia Tengah. Hanya dalam 1 tahun, 1,000 syarikat permulaan telah lahir, termasuk satu unicorn teknologi. Ia adalah syarikat platform logistik yang dipanggil Silk Road, diasaskan oleh seorang pemuda Uzbekistan, salah seorang pelajar tamat pengajian pertama. Cikgu-cikgu Malaysia bukan sahaja mengajar kami teknologi, tetapi juga mengajar kami keberanian untuk mencuba dan semangat tidak takut gagal. 3 tahun kemudian, saya kembali ke Asia Tengah. Segala-galanya telah berubah sehingga tidak dapat dipercayai. Koridor syaitan kini telah menjadi koridor kehidupan. 10,000 kenderaan melalui setiap hari. Kereta api kargo berjalan tanpa henti. Aliran logistik meningkat 500%, kadar pertumbuhan ekonomi melebihi 10% setiap tahun. Perkara yang lebih menakjubkan adalah perubahan sosial. Belia 5 negara bebas bergerak, bekerja, dan belajar. Sempadan masih ada tetapi halangan di hati telah hilang. Saya bertemu semula dengan Razman Khairul. Dia kini menjadi penasihat pembangunan untuk Asia Tengah. Tuan tidak menyesal ke? Tuan terlepas kekayaan yang besar. Kekayaan, kami telah menerima yang cukup. Kepercayaan, persahabatan, dan kebanggaan itulah perkara yang tidak dapat dibeli dengan wang. Universiti Kejuruteraan Laluan Sutera Malaysia kini telah menjadi salah satu universiti teknologi terkemuka di Asia. 30,000 pelajar tamat pengajian sedang bekerja di seluruh Asia Tengah. Kini mereka pula mengajar kami, Suraya binti Mansor ketawa. Murid mengatasi guru, itulah pendidikan sebenar. Perkara yang paling menyentuh hati adalah perubahan komuniti berketurunan Malaysia. Selepas 40 tahun merantau, kini mereka telah menjadi warga negara Asia Tengah yang yakin. Bertindak sebagai jambatan antara Malaysia dan Asia Tengah. Kami bukan lagi sejarah yang sedih, kata seorang warga Malaysia generasi ketiga kepada saya. Kini kami adalah masa depan yang membanggakan. Hari ini, sambutan Laluan Sutera Malaysia diadakan. Ketua 5 negara semuanya hadir dan Perdana Menteri Malaysia juga telah tiba. 3 tahun lalu kami mempunyai impian kecil. Razman Khairul berucap dalam sambutan itu, impian hanya untuk membuat jalan. Tetapi apa yang kami cipta bukan sekadar jalan. Ia adalah masa depan, harapan, ia adalah dunia baharu. Kini jalan ini bukan milik Malaysia, juga bukan milik Asia Tengah. Ia adalah jalan seluruh umat manusia. Berjalan bersama akan menjadi jalan. Dan di jalan itu, kita semua adalah kawan. Apabila ucapan berakhir, 10,000 orang berdiri bertepuk tangan, bunga api menyala di langit. Bendera 5 negara dan jalur gemilang Malaysia berkibar bersebelahan. Kini saya faham, kuasa besar sebenar bukanlah negara yang menakluki tanah tetapi negara yang menakluki hati manusia. Itulah yang ditunjukkan oleh negara kecil Malaysia. Hati yang tidak melupakan apa yang telah diterima dan membalas dengan lebih besar. Sikap bekerjasama mengatasi kesukaran untuk membina kepercayaan dan kebijaksanaan yang menang melalui kerjasama. Bukan persaingan. Laluan Sutera ini bukan sekadar jalan, ia adalah jalan harapan yang telah memecahkan sumpahan 100 tahun dan membuka abad baharu. Dan di jalan itu, jejak langkah warga Malaysia masih jelas terukir. Apa pendapat anda tentang kisah Antoine Lefebvre, penganalisis infrastruktur Perancis,
yang menyaksikan sendiri projek Laluan Sutera Malaysia. Kisah tentang jurutera Malaysia yang bermula hanya dengan 5 orang telah mengubah seluruh Asia Tengah. Mereka bukan sekadar membuka jalan, tetapi juga mengubah sejarah dan mencipta masa depan. Terutamanya, gambaran kesakitan pekerja Malaysia dari 40 tahun lalu yang diredakan oleh anak cucu mereka telah membawa emosi yang mendalam. Kisah ini bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah kisah tentang warga Malaysia kita yang sedang bekerja secara diam-diam di seluruh dunia pada masa ini. Untuk menjadikan kekuatan Malaysia bersinar di peringkat antarabangsa diketahui lebih ramai, sila kongsi video ini secara meluas. Jangan lupa untuk melanggan dan menekan suka dan terutamanya, kongsi video ini untuk menghantar kata-kata semangat kepada diaspora dan pekerja kita yang sedang bertungkus lumus di luar negara. Lain kali, kami akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Selamat tinggal dan terima kasih